Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini ialah bahagian ke-8. Pada bahagian ke-8 ini kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan deductible. Buku teks muka surat 86, standard pembelajaran 3.1.3. Okey, apakah itu deductible? Deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kena bayar dulu sikit, barulah layak buat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaannya deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan juga insurans motor. Peruntukan deductible ini tidak terdapat dalam insurans hayat dan insurans liability diri. Okey, contoh 4. Buku teks muka surat 86. Puan Suhaila membeli insurans motor untuk kenderaannya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos, masing-masing sebanyak 2,800, 250 dan 400. Ini melampau ni 3 kali kemalangan dalam setahun. Melampau betul 3 kali kemalangan ini. Jadi jangan jadi macam Puan Suhaila dalam contoh 4 ini ya. Jadi memandu berhati-hati. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Jika ia nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya bagi setiap kerugian yang dialami. Okey, jadi di sini penyelesaian dia, jika kerugian lebih besar daripada deductible, dia boleh membuat tuntutan. Jika sebaliknya kerugian lebih kecil daripada deductible, dia tak boleh buat tuntutan. Bayar je lah nilai kerugian itu. Jadi kita tengok sini, dia ada 3 kali kemalangan Mac 2,800. 2,800 ni lebih besar daripada deductible. Jadi dia boleh buat tuntutan dan bayaran pampasan dia sebanyak 2,500. Di mana 300 ini Puan Suhaila kena bayar dulu untuk membuat tuntutan. Barulah tuntutan itu dapat diproses dan bayaran pampasan dia akan terimalah. Okey, next. Untuk bulan Julai tak boleh sebab 250 sahaja kerugian dia lebih kecil daripada deductible. Jadi dia tak boleh buat tuntutan lah. Jadi tak ada bayaran pampasan. Dia bayar je lah 250 ke bengkel itu untuk proses pembaikian. Okey, dan akhir sekali 400 ini pada bulan Ogos dia boleh. Dia kena bayar juga deductible 300 dan pampasan dia hanya dapat 100 sahaja sebab kerugian dia 400. Okey, jadi berhati-hati di jalan raya, elakkan memandu secara membuta tuli. Sayangi diri, nyawa kita dan juga nyawa orang lain. Ingat orang yang tersayang. Okey, next kita terus kepada ambil tahu. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak 400. Sekiranya kenderaan yang diinsuranskan itu dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Okey, katakan Ahmad. Ahmad dia ada kereta dan dia namakan driver dia juga dalam polisi insurans motor itu. Biasanya dalam insurans motor kita boleh namakan siapa yang layak memandu kereta kita. Okey, dia sebagai pemandu yang pertama Ahmad, pemandu yang kedua driver dia, driver dia. Okey, pada suatu hari kawan dia Faizal, Faizal pinjam kereta Ahmad ini. Faizal pinjam kereta Ahmad dan Faizal kemalangan. Faizal kemalangan. Jadi untuk membuat tuntutan,
Ahmad perlu bayar deductible sebanyak 400. Automatik sebab Faizal itu tak dinamakan dalam polisi insurans motor itu. Kena hati-hati ya. Okey, seterusnya yang kedua, individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. Katakan Ahmad tadi dia ada anak. Umur 18 tahun baru dapat lesen kereta. Baru dapat lesen kereta, dia namakan juga anak dia dalam lesen dalam pemandu dalam polisi dia itu. Pada suatu hari anak dia pun aksiden. Jadi untuk menuntut Ahmad juga perlu bayar 400 dulu sebagai deductible untuk membuat tuntutan pampasan. Seterusnya pemegang lesen memandu sementara L. Lesen L ini saya rasa yang baru lepas ujian komputer itulah. Ataupun pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun. Selepas dapat lesen L, lulus ujian jalan raya itu dan juga ujian LITA, dia dapat lesen P. Lesen P 2 tahun. Itu lesen percubaan. Selepas dapat lesen percubaan, dapat lesen penuh. Dalam masa 2 tahun itu, kalau boleh jangan aksiden. Kalau tak, siapa pemegang polisi itu kena bayar deductible 400. Banyak tu 400 tu. Deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Okey, kita terus pada contoh 5, buku teks muka 86. Cherlyn mempunyai polisi perubatan dengan deductible sebanyak 30,000 setahun. 30,000 setahun. Kalau tadi yang Puan Suhaila RM300 itu setiap kali aksiden. Untuk contoh 5 ini, dia kira deductible tahunan. Sebab dia bagi tahu ini setahun. Dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama dalam tempoh insuransnya, Cherlyn telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan, kos rawatan sebanyak RM8,000. Pada tahun berikutnya, pada tahun kedua lah, Cherlyn melakukan pembedahan jantung dan kos rawatan dia RM210,000. Nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan kedua tempoh insuransnya. Okey, dia ada tempoh pertama, dia appendix RM8,000. Tahun kedua, pembedahan jantung RM2,000, RM210,000. Okey, deductible RM30,000 setahun. Jadi kita tengok dia boleh dia boleh tuntut tak Cherlyn ini. Okey, tahun yang pertama RM8,000 tidak boleh tuntut sebab kerugian dia, kos dia ini lebih kecil pada deductible tahunan iaitu RM30,000. Jadi Cherlyn bayar RM8,000, syarikat tak bagi apa-apalah. Okey, pada tahun kedua, hak tahunan dia di-renew balik. Hak tahunan dia renew balik, deductible tahunan pun renew balik. Okey. Pada tahun kedua, kos dia RM210,000 untuk pembedahan jantung ini. Jadi, ini kerugian lebih besar pada deductible. Jadi, dia boleh menuntut. Jadi, deductible, Cherlyn bayar dahulu. Syarikat akan bayar selebihnya, iaitu RM210,000 tolak RM30,000, iaitu RM180,000 lah syarikat akan bayar. Okey, jadi amalkan gaya hidup yang sehat. Makan makanan berkhasiat, selalu bersenam, jangan merokok ataupun menghisap vape. Okey, jadi ini uji minda. Untuk tahun kedua, jika kos dia RM350,000, nyatakan bayaran yang perlu ditanggung oleh Cherlyn dan syarikat insuransnya. Okey, seperti yang kita tahu, deductible dia RM30,000 dan had tahunan dia RM300,000. Tetapi kos dia RM350,000. Jadi dia boleh menuntutlah sebab kos dia lebih besar daripada deductible. Lebihan dari had tahunan ialah RM50,000. Lebih itu. Lebih dia kena bayar sendiri. Yang lebih RM50,000 ni dia kena bayar sendiri. Dan juga syarikat akan bayar sebanyak RM270,000. Dia bayar had tahunan dia RM300,000 saja tetapi deductible RM30,000.
Jadi syarikat akan bayar RM270,000. Dan Chelin akan bayar daripada deductible dan juga lebihan itu sebanyak RM80,000. Jadi ini sedikit maklumatlah jika kos rawatan dia lebih besar daripada had tahunan. Ini maklumat awal lah, tak ada dalam buku teks. Okey, jadi sekian dahulu untuk bahagian ini. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain. Terima kasih. Wassalam. Bye-bye.